kamu semua satu perkara lah. Percayalah cakap cikgu, kelas ni 2 jam. 2 jam ni kalau kamu nampak lama, sebenarnya 2 jam ni boleh buat berapa soalan je. Jadi cikgu akan terangkan daripada awal. Mikael dah ready, Mikael? Dah. Okey. Siapa nama? Nur Izzati Sofia ada ke Nur Izzati Sofia? Dah. Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Okey, jadi masing-masing boleh, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, cikgu kalau boleh masing-masing bukalah kamera. Teman cikgu juga buka kamera ni. Nanti tak adalah tengok cikgu seorang je. Okey, jadi untuk kelas kita pada hari ini adalah tentang aplikasi algebra. Cikgu kan, kenapa cikgu buat kelas ni? Yang pertama sekali, kamu pernah dengar tak kalau orang kata siapa pandai algebra dia pandai matematik? Pernah dengar tak? Ya. Okey. Okey, Uzma pernah dengar tak orang cakap siapa pandai algebra dia pandai matematik? Pernah dengar Uzma? Pernah. Okey. Jadi hari ini cikgu akan buktikan macam mana nak guna algebra yang hari ini kita akan boleh aplikasikan ke dalam semua bab. Tak kisahlah kamu tingkatan berapa. Cikgu akan buktikan. Betul, cikgu akan buktikan. Dan cikgu akan ambil contoh yang paling mudah. Okey, jadi cikgu mula share screen. Tapi sebelum tu suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, baik. Suara cikgu jelas Kalau cikgu ada tersekat-sekat ke apa, bagi tahu Okey, jadi kepada semua orang masing-masing boleh tengok dekat depan. Aplikasi algebra. Aplikasi algebra. Cikgu buat secara ringkas. Malam ni, jangan risau. Cikgu tak complicated pun. Okey, aplikasi ni apa maksud dia? Aplikasi ni senang cerita, bahasa lain dia adalah cara nak guna. Cara nak guna algebra. Kalau orang dia ada pistol, tapi dia tak reti pistol. Silap. Dia ada pistol, tapi dia tak reti cara nak guna pistol. Pistol tu tak ada manfaat untuk dia. Ada orang dia pandai, dia tahu algebra tu apa, tapi dia tak pandai nak guna algebra. Algebra tu tak ada manfaat untuk dia. Maksudnya tak ada kebaikan untuk dia. Sebab dia tak tahu cara nak guna. Ada orang dia ada laptop, tapi dia tak tahu cara nak guna laptop dia dengan betul. Jadi laptop dia tu jadikan dia tak ada manfaat untuk diri dia. Jadi hari ni kita asyik belajar algebra. Cikgu nak tunjuk macam mana nak guna algebra tu dalam semua bab. Tak kisah kamu form 1 sampai form 5, semua bab boleh pakai. Okey, jadi dalam kelas pertama, cikgu tunjukkan aplikasi algebra melalui rumus luas dan perimeter. Okey, jadi daripada kelas pertama ni, cikgu kaji tau. Cikgu tengok rakaman kelas cikgu tengok berapa orang hantar, cikgu tengok macam mana respon kamu. Jadi cikgu dapati kurang, tak ramai sangat yang dapat. Tak apalah, cikgu faham. Okey, sebab nak nampak ni diperlukan masa. Cikgu pun nampak masa dekat universiti. Cikgu tak salahkan kamu kalau kamu tak nampak sekarang. Okey, jadi dalam kelas kedua untuk aplikasi algebra, cikgu gunakan pula contoh yang cikgu rasa semua orang selalu pakai, iaitu membeli belah. Kita pakai contoh membeli belah. Dan cikgu nampak juga, respon yang kurang. Jadi dalam respon yang kurang ni, cikgu kaji balik cikgu punya video, cikgu kaji balik macam mana reaksi Atira, macam mana reaksi Aina Husna ada tak sini? Aina Husna. Cikgu kaji, semua anak murid cikgu kaji bukan untuk cikgu tau, ni untuk kamu. Okey, jadi malam ni
malam ni cikgu study sampai pukul 1-2 pagi tau benda ni tau. Sebab itulah cikgu cakap okey, sebab tu cikgu cakap yang cikgu study ni sampai pukul 1-2 pagi ni bukan untuk cikgu tapi untuk nak bagi kamu semua faham. Jadi kamu jangan marah cikgu kalau cikgu cikgu ni asyik nak buat kelas je. Marah cikgu ke? Nak dengar suara sikit marah cikgu ke? Tak. Okey. Jadi dalam kelas ketiga ni cikgu akan aplikasikan algebra melalui contoh buah. Buah-buahan. Buah-buahan. Semoga apa yang cikgu buat malam ni kamu boleh nampak. Okey, jadi kita akan pergi kepada kelas ketiga iaitu penggunaan algebra dalam ini buah-buahan ni maksudnya ada teka-teki untuk buah-buahan. Teka-teki. Jeng. Okey, kita nak teka-teki, nak bermain dengan algebra yang menggunakan buah-buahan. Okey, jadi kita nak masuk kepada sesi kita punya pengisian. Algebra ni apa? Cikgu selalu ulang. Algebra ni apa? Algebra ni kita guna bila ada nilai yang kita tak tahu. Nilai yang kita tidak tahu. Tu yang pertama. Jadi, bila kita ada nilai yang kita tak tahu, apa yang kita kena buat step seterusnya? Kita gantikan dengan huruf. Kita gantikan dengan huruf. Kalaulah dekat sini, masa sekolah rendah, cikgu selalu ulang. 3 tambah kotak sama dengan 10. Ini masa sekolah rendah. Tapi dah masuk sekolah menengah, kita kena biasakan gantikan kotak tu menjadi huruf. Okey. Sampai sini masih follow up ke semua? Ada ke tu? Masih follow up ke? Asyik. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kita pergi kepada contoh buah-buahan. Ni. Ini adalah contoh buah-buahan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ini kita panggil dia uji IQ. Uji IQ. Selalunya soalan ni soalan level, tak adalah level tinggi pun. Dia okey je lah. Dia tak table level tinggi sangat. Tak level rendah sangat. Okey, kejap semua. Ni. Okey. Mana ni? Cikgu download tadi. Okey, tak apalah. Tak apalah. Kita pergi kepada ada cikgu download tadi. Tak apalah, cikgu akan pergi kat depan ya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan buat satu buah-buahan ni, IQ dia. Nak uji IQ. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Nampak ke semua gambar dekat depan cikgu tunjuk? Nampak. Okey. Jadi dekat sini, dekat depan ni, kita ada beberapa jenis buahan. Kita ada 3 jenis buah-buahan. Buah yang pertama dekat sini, yang warna merah ni, nama dia apple. Cikgu tunjuk kat depan ni. Nama dia buah apple. Ini nama dia buah apple. Yang kedua, dekat sini kok ada yang tak kenal. Cikgu tunjuk juga dekat sini. Nama dia pisang. Nama dia banana. Pisang. Dan yang terakhir, dekat kita punya soalan ni. Nama dia kelapa. Tak payah nak ambil bilangan-bilangan. Kita assume terus semua sama. Okey, ini adalah kelapa. Okey. Jadi sekarang apa yang soalan nak ni? Soalan nak kelapa tambah apple tambah pisang dapat berapa? Soalan nak tu. Jadi bila kita nampak soalan Yang pertama sekali bila kita nak mulakan menggunakan algebra, dia ada langkah dia. Ikut langkah cikgu betul-betul. Okey. Jadi yang pertama sekali kamu kena tengok, kamu cari apa yang soalan nak. Kamu kena dapatkan apa yang soalan nak.
Okey, soalan nak kelapa tambah apple tambah pisang dapat berapa? Jadi daripada situ, kalaulah kita ada nilai, kita ada nilai kelapa, kita ada nilai apple, kita ada nilai pisang tu, kita boleh terus dapat. Tapi masalahnya sekarang, kita tak ada nilai. Jadi daripada apa yang soalan nak ni, apa Zarif ada soalan nak tanya? Saya rasa dah dapat dah cikgu. Dah dapat dah? Sabar dulu. Dah. Dapat. Sabar Saya dulu. dapat. Okey, jadi apa yang soalan nak dekat sini? Daripada apa yang soalan nak, kita cari apa data yang tiada. Apa maklumat yang kita tak dapat? Apa maklumat yang sepatutnya ada untuk selesaikan soalan tu, tapi kita tak ada nombor dia, tak ada nilai. Kita tak ada nilai dia. Ni step yang kedua. Ni step yang kedua. Yang pertama, cari apa soalan nak. Lepas tu daripada apa yang soalan nak, kita tengok apa maklumat yang tak ada. Ni cikgu buat tak ada. Salin dan step cikgu. Jadi apa maklumat yang tak ada kat sini? Yang pertama, kita tak tahu nilai apple. Kita tak tahu nilai apple. Yang kedua, dekat sini kita tak tahu berapa nilai pisang. Dan yang ketiga, dekat sini kita tak tahu nilai kelapa. Jadi kita tak tahu nilai dia berapa kat sini. Jadi dekat sinilah step yang ketiga, dekat situlah algebra ambil alih. Jadi kita nakkan maklumat apple, kita nak maklumat pisang, kita nak maklumat kelapa. Tapi kita tak ada nilai dia. Jadi dekat situ algebra diambil alih. Maksudnya apa? Kita gantikan maklumat yang kita tak ada dengan huruf. Jadi nak gantikan dengan huruf, kamu kena cek nilai dia sama ke tak. Kalau nilai dia ada sama, kamu pakai huruf sama. Tapi dekat soalan malam ni semua nilai berbeza. Jadi dekat sini kamu kena pakai huruf-huruf yang berbeza. Maksudnya apa? Kamu kena senaraikan macam cikgu buat dekat depan. Contoh apple, kita letak X. Dan pisang, kita letak Y. Dan kelapa, kita letak Z. Jadi dekat situ, kita dah gunakan algebra. Okey, itu step yang ketiga. Step yang ketiga jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey ke semua? Step yang ketiga boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Bagus. Okey, step yang keempat. Kita pergi kepada step yang keempat. Step yang keempat, kita keluarkan persamaan. Kita keluarkan persamaan. Kita keluarkan persamaan. Salin elok-elok apa yang cikgu ajar ni. Apa maksudnya nak keluarkan persamaan? Tengok apa yang ada daripada soalan tu. Okey, dekat sini apple. Apple kita gantikan dengan X. Jadi X tambah X tambah X sama dengan 30. X tambah X tambah X sama dengan 30. Bermakna dekat sini kita dah dapat persamaan pertama. Okey, yang kedua. Apple kita X, pisang kita Y. X tambah Y tambah Y sama dengan 18. X tambah Y tambah Y sama dengan 18. Yang ketiga, kita ada persamaan pisang. Pisang kita Y. Tolak kelapa. Kelapa kita Z. Sama dengan 2. Kita keluarkan persamaan yang terlibat. Jadi ada orang tanya cikgu, cikgu saya rasa saya dah faham algebra. Kenapa saya tak boleh nak selesaikan bab ni, bab tu, bab ni? Okey. Algebra dia ada pada step 1, step 2, step 3, step 4 tak ada dekat dalam algebra. Step 4 maksudnya nak keluarkan persamaan ni dia bergantung kepada bab yang kamu tengah belajar. Kalau bab yang kamu tengah belajar bercakap tentang luas, maksudnya persamaan mesti cakap pasal luas. Kalau bab yang kamu belajar tengah bercakap tentang laju, jadi persamaan yang kamu keluar mesti bercakap tentang laju. Jadi dekat sini nak bahagian keluarkan persamaan ni adalah paling penting. Sebab apa? Sebab nak keluarkan persamaan ni dia uji kamu tentang pemahaman bab tu. Contoh, kita ada bab bulatan kan? Kita ada bab bulatan.
Macam mana kamu nak keluarkan persamaan kalau kamu tak tahu formula bulatan, formula perimeter, formula luas? Jadi sebab itulah ada yang power algebra tapi dia tak dapat nak skor. Tak dapat nak skor di setengah soalan. Sebab penguasaan dia terhadap bab tu kurang. Okey. Nombor 4 jelas ke start nombor 4? Boleh faham ke semua nombor 4? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi mana sampai situ ke cikgu? Okey. Kan cikgu pernah bagi tahu sebelum ni, bila kita gantikan apple dengan X, pisang dengan Y, kelapa dengan Z, bukan bermaksud kita gantikan nilai tu selama-lamanya. Tak. Bila kamu dah declare satu benda, kamu dah gantikan dia dengan huruf, tu maksudnya tu nilai yang kamu kena cari. Kamu ingat tu betul-betul. Kamu dah declare, apple sebagai X. Apple takkan kekal sampailah kamu habis masa menjawab sebagai X. Apple tu bila kamu gantikan dengan X, maksudnya kamu dah kena set dalam diri kita, dalam diri kamu, aku kena cari nilai X ni berapa. Setkan macam tu. Okey, jadi kita nak cari nilai-nilai ni. Inilah yang cikgu ajar pada tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Sebagai contoh, kita tengok, kita nak selesaikan X tambah X tambah X. X tambah X, maksudnya step kelima. Sorry, cikgu tak tulis. Step yang kelima adalah kita selesaikan huruf. Selesaikan huruf. Salin ni. Maksud selesaikan huruf ni apa? Kita dapatkan nilai huruf tu. Jadi nak selesaikan nilai huruf, kamu kena ada maklumat menyelesaikan algebra. Apa tu? Tengok ni. X tambah X tambah X. X tambah X tambah X sama dengan 30. Cikgu nak tanya, X tambah X tambah X dapat berapa semua? 3X. Okey, pandai. Kita dapat 3X sama dengan 30. 3 ni darab. Darab pindah ke sebelah dapat berapa semua? Bahagi. Ya, pandai. Maksudnya 30 bahagi 3. Maksudnya 30 bahagi 3 kita dapat 10. Jadi X tu 10. Jadi kamu kena tengok balik. X tu kamu gantikan dengan apa? Apple. Maksudnya nilai apple sekarang ni adalah sama dengan 10. Tu maksudnya. Itu cara dia. Okey. Kemudian kita dah selesaikan persamaan pertama. Kita tengok kepada persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 18. X kita dah dapat sini 10 tadi. X ni dah dapat 10. Masukkan 10. Y tambah Y dapat berapa semua? 2Y. Okey, pandai. 2Y. Sama dengan 18. Sebutan serupa dekat sini 10 dengan 18. 10 bawa pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi apa semua? Negatif. Negatif. 18 tolak 10 kita dapat 8. 2Y, 2 darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bahagi. Maksudnya Y dekat sini 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, cikgu saya dah dapat nilai Y sama dengan 4. Kamu tengok balik. Kamu gantikan nilai Y tu dengan apa? Nilai Y yang kamu gantikan tu adalah nilai pisang. Maksudnya pisang dekat sini nilai dia adalah sama dengan 4. Okey, jadi tengok kat soalan ni. Okey, pisang kamu dah dapat 4. Apple kamu dah dapat 10. Sekarang nak cari kelapa. Nak cari kelapa, tengok dekat belah bawah sekali. Persamaan yang terakhir. Itu maksudnya kita gunakan algebra. Itulah maksudnya cara nak guna algebra tu. Cikgu susun kejap Nampak macam berterabu. Cikgu nak muatkan. Tak. Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Sorry. Okey, yang ketiga. Persamaan kita nak kena cari nilai Z. Kenapa nak kena cari nilai Z? Kan cikgu cakap dah. Bila kamu gantikan sesuatu dengan nilai, maksudnya nilai itulah yang kamu kena cari. Okey, jadi nilai Z dekat sini bergantung kepada persamaan yang ketiga. Y tolak Z sama dengan 2. Y kita dah dapat kat sini 4. 4 tolak Z sama dengan 2. 4 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua?
Negatif. Negatif. 2 tolak 4. 2 tolak 4 dapat negatif 2. Ni negatif Z. Okey, dekat sini kita tak nak negatif Z. Kita nak Z je sebab dekat sini Z je. Jadi dekat sini depan Z tu ada nombor berapa? Cikgu nak tanya kamu. Depan Z tu ada nombor berapa? 1. Ada Satu. 1. Maksudnya depan Z ni ada nombor negatif 1. Jadi dekat situ negatif 1 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 2 bahagi negatif 1, kat sini Z kamu dapat sama dengan 2. Z tu apa? Kamu tengok balik apa yang kamu dapat. Z kat sini 2. Maksudnya kelapa yang kamu dapat sama dengan 2. Jadi kamu letak sama dengan 2. Jadi secara automatik dekat sini kamu dah boleh dapat nilai jumlah dia. Kenapa? Kamu dah boleh dapat nilai kelapa tu 2. Tambah nilai apple tu 10. Tambah nilai pisang tu 4. 2 tambah 10 tambah 4. 16 jawapan dia. Jelas ke semua? Cikgu dah susun ikut step ni. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Cikgu nak masing-masing tengok macam mana cikgu aplikasikan algebra tu. Macam mana cikgu guna algebra nak dapatkan sesuatu nilai. Cikgu ulang, ada 5 step. Ada kadang-kadang cikgu ajar ada 4 step, kadang-kadang 5 step. Okey, jadi cikgu nak malam ni cikgu buat 5 step. Okey, yang pertama sekali cikgu ulang balik. Step yang pertama adalah kamu tengok soalan nak apa. Kenapa? Sebab kalau kamu tak baca apa yang soalan nak, takut kamu gantikan dengan semua benda jadi huruf. Jadi dengan apa yang soalan nak tu kamu baca elok. Lepas tu daripada apa yang soalan nak, kamu tengok maklumat yang kamu nak guna. Maklumat yang tak ada dekat sini adalah nilai kelapa, nilai apple dengan pisang. Jadi maklumat tu tak ada. Kalau maklumat tu dah ada, kita dah lama boleh selesaikan soalan tu. Tu step nombor 2. Yang ketiga dekat sini algebra ambil alih. Kalaulah kita buat, kita buat telinga gajah ni semua. Telinga gajah, telinga gajah, telinga gajah. Kamu tak boleh nak guna ni. Jadi sebab itulah algebra ambil alih mula daripada step nombor 3. Algebra ambil alih. Kat sini kita namakan apple tu X, pisang tu Y, kelapa tu Z. Jadi bukanlah bermaksud kena guna X, Y, Z je. Tak. Kamu boleh pakai A, boleh pakai B, boleh pakai C. Boleh pakai D, boleh pakai E, boleh pakai F. Ikutlah apa-apa huruf pun kamu boleh pakai. Asalkan dia huruf. Kamu jangan pergi guna bahasa Latin pula. Tiba-tiba guna bahasa yang tak kenal, susah nanti. Okey. Okey, jadi dekat nombor 4. Dekat nombor 4 ni menjawab kepada ada orang tanya cikgu, dia tak dapat, dia rasa dia dah mahir dah algebra. Dia dah mahir dah cara nak selesaikan ni. Dia dah mahir. Maksudnya dia dah power cara nak selesaikan ni. Tapi step nombor 4 ni step yang penting. Kenapa? Step nombor 4, keluarkan persamaan ni bergantung kepada bab apa yang kamu belajar. Kalau bab yang kamu tengah study tu bercakap tentang luas, maksudnya persamaan-persamaan yang terlibat semua bercakap tentang luas. Okey, jadi dekat sini cikgu tak nak ambil bab mana-mana. Cikgu ambil terus bab ni. Cikgu ambil terus soalan ni. Sebab cikgu nak kamu nampak. Sebab fokus cikgu sekarang bukan pada bab. Sekarang fokus cikgu adalah cara nak guna algebra ni. Step 1, step 2, step 3 sampai step 5. Okey, jadi daripada persamaan yang kita keluarkan, kita selesaikan huruf. Yang ni lah yang kita belajar one step equation, two step equation, multi step equation. Itu hari ni. Jadi bila kamu dah dapat nilai-nilai ni, baru kamu boleh selesaikan. Okey, alright tak alright ni? Jelas ke apa yang cikgu cuba sampaikan? Jelas. Okey. Okey. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba buat pula. Ikut step apa yang cikgu dah tunjuk. Okey, kita cari satu soalan. Sebenarnya cikgu ada dah cari dah soalan tapi tak jumpa, tapi tak apalah. Kita cuba buat satu soalan, iaitu soalan ni.
Tak nampak pula kan. Okey, dah habis salin ke semua soalan ni? Dah habis salin ke step-step ni? Dah go. Dah. Okey, baik. Okey, jadi cikgu ambil gambar sekejap. Cikgu send dalam grup masing-masing Sebab cikgu takut nanti kamu nak rujuk tak dapat nanti. Okey, kejap Cikgu ambil gambar kejap. Cikgu punya phone ni dah lah bukan iPhone. Okey, kejap Tak apa cikgu, megapixel boleh tarik jauh cikgu. Cikgu phone apa? Cikgu punya phone apa? Kalau ada gambar yang lawa, kalau phone-phone lawa tu send gambar kat cikgu Okey, Cikgu ada orang jadi tanya, daripada phone sini cikgu phone apa? Cikgu Okey, punya phone jadi cikgu. daripada sini Phone cikgu kita cuba buat soalan yang ini. Okey, untuk soalan-soalan ni nampak ke? Ni buah mangga, ni buah oren, ni buah anggur. Takut tak nampak sangat. Nampak ke semua skrin kat depan? Nampak go. Okey, baik. Okey, cuba selesaikan apa jawapan dia bila mangga tambah oren tambah anggur. Cuba selesaikan. Okey, cikgu akan send step-step dia dekat dalam WhatsApp group Ya cikgu send. Takut-takut ada yang tak sempat salin. Ummu Atiyah, jelas ke Ummu Atiyah? Boleh faham? Boleh cikgu? Okey. Okey, cikgu send dalam grup Tapi gambar cikgu buruk sikit Kamu layan je lah Itu je 5 step yang ada Tak kisahlah kamu selesaikan bab apa pun. Tak kisah bab apa-apa pun kamu kena tengok apa yang tak ada semua. Okey, cikgu minta izin pergi isi air kejap Okey, jadi dah siap, ambil gambar hantar dekat WhatsApp. Cikgu bagi masa yang ni cikgu bagi masa 3 minit ke 4 minit. Tengoklah 3 ke 4 minit. Mia rasa Mia boleh buat tak tu Mia? Boleh kot. Okey. Rujuk contoh yang cikgu send dekat WhatsApp Cikgu minta izin minum air jap. Okey, masing-masing cuba buat Hantar kat cikgu kalau dah siap. Betul tak cikgu? Maaf cikgu sepas sikit. Tak apa, tak apa. Cikgu tak tahu lagi betul ke tak. Cikgu tak buat lagi. Tapi tak apalah. Hantar je kat cikgu.
Waalaikumsalam. Ada soalan tanya Bagus. Siapa ada soalan tanya je cikgu, nanti cikgu jawab. Kok cikgu saya malu lah nak tanya kat depan. Saya ni pemalu orangnya. Tak apa, buruk pun. Okey, bagus Arif. Okey, bagus. Pandai. Lepas ni cikgu tunjukkan jawapan dia juga dekat depan. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan juga jawapan dekat depan. Lepas tu cikgu ingat nanti akhir kelas kita akan ambil satu bab. Kita akan pakai algebra dekat satu bab yang semua orang dah tahu ataupun cikgu akan cari nanti. Tapi sebenarnya cikgu nak buat ni multi-step equation. Tapi tak apalah. Nanti kita buat satu-satu. Okey, 1 minit lagi. Okey, tak apa sepas sikit. Okey, bagus Faril. Okey, bagus Aimazi. Cikgu baca je tahu masing-masing punya WhatsApp. Cikgu tengah cari soalan. Kadang-kadang bila cikgu baca WhatsApp masing-masing tu, cikgu baca je kamu tulis apa, cikgu saya dah siap. Maaf sepas sikit. Cumanya dekat situ cikgu cari soalan. Kalau siapa-siapa ada soalan, kok ada yang terlepas pandang. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Jangan risau, kita akan buat satu soalan lagi. Okey, jadi dekat depan ni cikgu akan ajar kamu cara nak guna algebra. Mungkinlah sekarang ni kamu nampak satu soalan macam ni. Cikgu tak nak pakai tulisan, takut kamu pening. Jadi cikgu ambil gambar buah ni. Cikgu design cikgu punya kelas. Cikgu lepas hari kelas minggu lepas kan. Cikgu makan, cikgu solat, cikgu duduk balik dekat laptop, cikgu study balik rakaman kelas. Cikgu ambil cara paling mudah, cikgu tak jumpa lagi selain daripada buah ni. Kalau ada lagi jumpa lagi selain yang lagi mudah, dekat situ cikgu akan buka lagi satu kelas. Gerau-gerau. Okey, jadi dekat sini step nak guna algebra yang pertama sekali, kamu kena tengok nombor 1, apa yang soalan nak. Apa soalan nak? Sebab apa? Sebab daripada apa yang soalan nak ni, kamu akan jumpa sama ada kamu ada tak data tu ataupun tak ada. Sebagai contoh, maksudnya maklumat nak pergi kepada menjawab kepada apa soalan nak tu. Contoh dekat sini, daripada soalan nombor 1 kita cek. Oh, dia nak mango ni, mangga tambah oren tambah grape ataupun anggur. Ni apa yang soalan nak. Tapi masalahnya cikgu tak ada nilainya. Jadi dekat situ cikgu dah nampak. Kita dah nampak apa maklumat yang tak ada. Apa maklumat yang tak ada. Jadi dekat sini maklumat yang tiada dekat sini yang pertama sekali mango. Jadi cikgu buat mango. Okey, ni mango. Yang kedua dekat sini maklumat yang tak ada dekat sini adalah oren. Dan yang terakhir maklumat yang tak ada dekat sini adalah anggur. Jadi tiga-tiga maklumat ni tak ada. Sebab kalau maklumat ni ada, kita boleh terus selesaikan masalah ni. Jadi bila tak ada, dekat situlah algebra ambil alih. Macam mana nak bagi algebra ambil alih? Macam mana nak bagi ambil alih? Maksudnya kita gunakan huruf. Jadi dekat sini soalan nombor 3, cikgu dah mula gunakan huruf. Ingat, huruf ni adalah sebagai
perwakilan sementara. Kita gantikan dia sekejap dan kita akan dapat nilai untuk huruf tu. Bukan kita gantikan selama-lamanya. Tiba-tiba pula mango tu jadi X. Tak nak macam tu. Jadi mango dekat sini dan orange dekat sini dan yang terakhir grape ataupun anggur dekat sini. Pilihlah mana-mana huruf yang kamu berkenan. Kat sini cikgu pakai X, Y, Z. Habis kat situ. Maksudnya bila kita dah mula gunakan huruf, kita dah pakai algebra. Kat situlah kita aplikasi algebra. Ada orang tanya aplikasi algebra. Kat mana aplikasi algebra? Dekat soalan nombor 3 ni. Silap, dekat step nombor 3 ni. Okey, habis step nombor 3, kita pergi pula kepada step nombor 4. Step nombor 4, cari persamaan yang terlibat. Cari persamaan yang terlibat. Apa maksud yang terlibat ni? Yang terlibat dekat sini maksudnya dia bergantung kepada bab yang kita belajar. Jadi sekarang ni bila cikgu ambil buah kat sini, cikgu tak pilih mana-mana bab. Cikgu ambil soalan dekat depan. Habis. Ada soalan tau, ada orang nak tanya. Okey, tidak Cikgu, saya nak cakap pasal apple pisang dan kelapa. Saya punya jawapan cikgu. Cuba cikgu tengok. Tak apa. Tengok kat depan. Okey. Jadi, dekat sini cari persamaan yang terlibat. Persamaan yang pertama, apa maksud persamaan? Cikgu dah bagi tahu persamaan ni maksudnya dalam tu kamu nampak sama dengan. Bila kamu nampak sama dengan, itu adalah persamaan. Itu maksud cikgu. Jadi ni ada sama dengan ni. Jadi ini persamaan pertama kita. Apa? Mango kita X. Maksudnya apa? Maksudnya X tambah X sama dengan 60. Okey, dia ada pula sama dengan yang kedua. Jadi bila dia ada sama dengan yang kedua, kita tengok apa yang terlibat. Kita ada mango X dan orange Y. Jadi dekat sini kita ada X tambah Y sama dengan 32. Dan akhir sekali, nampak dia ada sama dengan ni. Jadi bila dia ada sama dengan, maksudnya dia ada persamaan yang ketiga. Jadi orange dekat sini Y dan anggur dekat sini Z. Maksudnya Y tolak Z sama dengan 3. Jadi dekat sini cikgu boleh keluarkan persamaan dengan mudah. Sebab kita dah ada soalan sebagai rujukan. Tapi kalaulah soalan tu dah masuk kepada bab, sila fokuskan formula yang terlibat dalam bab tu. Jelas ke semua nombor 4 ni, boleh faham? Boleh go. Bagus. Okey. Habis dah Okey, soalan nombor 5 pula, step nombor 5. Step nombor 5 adalah kita cari nilai huruf tu. Cari nilai huruf. Cari nilai huruf ni apa yang cikgu Faris ajar. Ada apa yang cikgu ajar. Dalam kelas advance algebra cikgu Faris ajar. Dalam kelas ni pun cikgu ada ajar aplikasi. Iaitu ada orang tahu tambah jadi tolak jadi tambah tapi tak tahu nak guna. Jadi dekat sinilah kita guna kat step nombor 5 ni. Okey, jadi kita tengok persamaan yang pertama. X tambah X sama dengan 60. X tambah X tambah X. Kenapa dia boleh tambah? Siapa ingat lagi? Kenapa X boleh tambah dengan X? Siapa betul tahu? Huruf yang sama ataupun sebutan serupa. Jadi bila dia dalam keadaan sebutan serupa, dia boleh tambah. Jadi X tambah X tambah X, kita ada 3X sama dengan 60. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 60 bahagi dengan 3 kita dapat 20. Apa benda 20 tu? Maksudnya dekat situ 20 ni adalah nilai mango. 20 ni adalah nilai mango tu. Cikgu harap jelas. Okey, kita dah dapat dah nilai. Kita dah ada nilai mango sama dengan 20. Okey. Lepas tu kita tengok pula persamaan yang kedua. X tambah Y sama dengan 32. Okey, kenapa X dengan Y ni dia tak gabung kan? Sebab dia adalah dalam keadaan sebutan berbeza.
Jadi X ni kita dah ada nilai dia sama dengan 20. 20 tambah Y sama dengan 32. Y tambah Y kita boleh tambah. Jadi kita dapat 2Y sama dengan 32. 20 ni 20 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Maksudnya 32 tolak 20. Selesai kan? Kita dapat 12. 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi maksudnya Y sama dengan 6. Tengok tu. Jadi Y tu apa? Y ni kita dah wakilkan dia sebagai oren. Jadi nilai oren tu adalah 6. Habis dekat situ. Okey. Dan yang terakhir sekali, masing-masing boleh tengok kepada persamaan yang ketiga. Y tolak Z sama dengan 3. Y kita dah ada 6. 6 tolak Z sama dengan 3. 6 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia dapat negatif. Jadi 3 tolak dengan 6, kita dapat negatif 3 dengan negatif Z. Kita tak nak negatif Z. Kita nak Z je. Jadi kena alih negatif tu. Nak alihkan macam mana? Kalau kamu nampak ada satu huruf, maksudnya dia ada satu nombor dekat depan dia. Apa? Ada nombor 1 dekat sini. Jadi kita nak alihkan dia. Ini darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 3 bahagi negatif 1 sama dengan Z sama dengan 3. Apa tu Z? Jadi Z dekat sini adalah nilai yang kita wakilkan untuk anggur. Jadi anggur adalah sama dengan 3. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, limau. Oren. Daripada oren jadi limau pula Okey. Okey, oren ni 6 dan anggur ni 3. Jadi kita dah dapat semua maklumat yang ada. Kamu kena ingat, kalau kamu tak selesaikan, contohlah kamu selesaikan X je berapa, kamu cari buah mangga tu je berapa, kamu cari buah oren je berapa, kamu cari buah anggur tu berapa, kamu tak jawab soalan. Sebab itulah tengok kepada step yang pertama, apa yang soalan nak. Jadi maklumat tu dah ada. Jadi baru kita balik kepada step yang pertama. Jadi step yang pertama, 20 tambah 6 tambah 3. Jadi kita dapat jawapan dia 20. 6 tambah 3. Okey, 29. Ini jawapan dia. Ada yang salah tadi. Tak apalah. Yang salah salin pembetulan. Okey, jelas ke semua cara nak guna algebra ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Sila tengok step-step yang cikgu tulis ni. Step-step yang cikgu dah keluarkan ni. Percayalah kalau kamu faham 5 step tu, kamu dah boleh selesaikan apa-apa soalan. Tak kisah kamu dekat form berapa pun. Okey. Jadi kita cuba buat soalan yang terakhir. Kita buat soalan yang terakhir. Manalah lagi? Cikgu minta maaf. Cikgu hilang pula soalannya. Ada kat sini tadi cikgu download. Ya semua. Okay, kejap. Mana buah tadi? Okay, kejap Cikgu cari satu lagi soalan. Siapa yang sama? Okey, tak apalah. Kita tak pakai buah lah kali ni. Kita pakai ayam telur dengan pisang lah. Tapi tak apalah. Konsep dia sama je. Okey, cuba selesaikan ayam telur dengan pisang ni. Manalah buah cikgu. Okey. Cuba selesaikan ayam telur dengan pisang tu. Tengok betul-betul yang soalan yang kita dah buat ni. Lepas tu cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Boleh ke semua? Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey.
Mana-mana yang salah tadi salin pembetulan. Cikgu tengok jawapan sorang-sorang je Salin pembetulan ya. Okey, cikgu faham je tu. Tapi cikgu tak pergi ke situ. Tapi baguslah kalau dah faham sampai situ. Takut kawan-kawan pening. Takut kawan-kawan pening. Dapat tu. Bagus. Betul. Bagus. Bagus sekali. Okey, Rania. Okey, bagus Ashraf Irfan. Pandai. Cikgu cek suara-suara punya. Yo lajunya. Okey, sekejap Cikgu cek yang tadi. Maaf cikgu sepas sikit. Kena jawab. Kena jawab berapa. Kena jawab soalan dia tau. Jangan cari X, Y, Z je tau. Maksudnya, okey, kalaulah kamu dah jumpa X, Y, Z kan. Okey, dah betul dah kamu dah jumpa dah nilai X, Y, Z tu. Tapi kamu tak jawab soalan tu. Ada juga ramai yang tak jawab. Tapi bila kita tak jawab, kita tak boleh nak dapat markah penuh. Gitu. Okey, cikgu cek yang tadi Bagus, pandai. Boleh je jawab ni. Malu-malu kucing ni. Assalamualaikum cikgu, jawapan saya. Okey, bagus, betul. Waalaikumsalam, Khairina. Siapa yang salah salin pembetulan Cikgu tengah cek ni. Okey, Lesa, cikgu cek. Oh, bagus Lesa, betul. Bagus, pandai. Syifa. Okey, bagus, pandai Syifa. Okey, bagus, pandai. Dah, tapi bersepas sikit lepas tu shortcut. Okey, bagus, pandai. Macam tu lah. Ya, betul. Bagus, pandai. Ya. Oh, bagus. Ramai dapat jawab. Cikgu suka. Okey, bagus Saimah Aziz. Pandai. Siapa yang salah salin pembetulan Okey. Okey. Pandai. Wow, bagus Nur Izzati. Sama-sama. Okey, jadi cikgu bagi masa 2 minit lagi untuk selesaikan soalan di hadapan. Siapa yang tak faham dekat cikgu, jujur dekat cikgu, cikgu saya kurang faham. Saya nak contoh lain boleh ke? Okey, contohnya dekat sini cikgu hanya bagi apa yang cikgu jumpa je. Okey. Okey, cikgu bagi masa Sunyi pula kelas kita ni. Ummu Atiyah jelas ke Ummu Atiyah? Boleh faham? Boleh cikgu? Okey.
Orang hantar dekat cikgu jangan tak hantar. Oh, cikgu dah study untuk kamu sampai 1-2 pagi, kamu tak hantar. Okey, buat. Aulia jelas ke Aulia? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, 1 minit lagi semua. Okey, ada. Okey, jadi bila orang cakap kita nak aplikasikan algebra ni kan, kamu ingatlah 5 step yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Step ni takkan berubah. Step ni step yang sama je. Apa yang berubah dekat sini? Okey, yang berubah dekat sini adalah bergantung kepada soalan. Yang berubah adalah soalan. Tapi konsep nak selesaikan soalan tetap 5 perkara ni. Oi, Nazan kon. Kenapa Nazan kon? Tekan kot. Memang ada perpuluhan ke cikgu? Tercall. Okey. Okey, cikgu tak tahu lagi tahu jawapan dia. Oh, tak apa, tercall. Okey, cikgu tak tahu jawapan dia lagi. Jangan risau. Kita akan cek sama-sama lepas ni. Okey, jadi dah pukul 9.30. Cikgu akan selesaikan soalan ni di hadapan. Boleh ke cikgu nak mula buat ni? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Okey. Baik. Okey, jadi masing-masing bila cikgu nak selesaikan soalan dekat depan ni, salin. Salin. Kalau yang salah tu terus salin correction. Okey. Jadi yang soalan yang cikgu nak terang dekat depan ni step yang sama. Step yang sama, tak ada benda yang berubah. Tak ada pun yang berubah. Jadi dekat sini adalah cikgu akan pergi kepada satu-satu Step yang pertama sekali kita kena tengok apa soalan nak. Sebab apa kita nak kena tengok apa yang soalan nak? Bila kita tengok apa yang soalan nak dekat sini, barulah kita boleh dapat step yang kedua. Iaitu kita boleh dapatkan apa maklumat yang tak ada. Apa maklumat yang tiada. Jadi apa yang soalan nak kat sini? Ayam tambah telur tambah pisang. Itu yang soalan nak. Jadi apa maklumat yang tak ada dekat sini? Kita tak ada semuanya. Maksudnya ayam kita tak ada nilai dia. Ayam. Ya, semua cikgu buat aku surat sebelah. Okey. Jadi dekat sini apa yang soalan nak adalah ayam, telur dengan pisang. Jadi dekat sini kita nak kena cari, cikgu salam balik apa yang soalan nak. Yang soalan nak dekat sini adalah yang belah bawah sekali. Cikgu terus buat macam tu. Okey. Jadi daripada sini, daripada yang soalan nak dekat sini, yang kedua kita tengok apa nilai yang tiada. Nilai yang tiada. Nilai yang tiada tu maksudnya maklumat yang tak ada lah. Maklumat yang tiada. Cikgu kadang-kadang tersilap sikit. Tapi bukan tersilap, maksudnya ayat lain. Okey, maklumat yang tiada apa kat sini? Yang pertama adalah ayam.
Ayam tu kita tak tahu nilai dia berapa. Yang kedua, dekat sini ada telur. Kita tak tahu telur tu berapa. Jangan lapar pula cikgu tiba-tiba lapar ni. Okey, yang terakhir sekali pisang. Jadi dekat sini kita tak tahu pisang tu berapa. Jadi inilah yang kita kena cari. Berapa nilai ayam tu? Berapa nilai telur tu? Berapa nilai pisang tu? Jadi nak cari macam mana? Dekat sinilah algebra ambil alih. Tepi sikit. Maksudnya kita gantikan dengan huruf. Kita dah mula pakai huruf. Jadi dekat sini ayam. Kamu gantikanlah dengan huruf apa-apa pun. Ikutlah kamu nak pakai X, Y, Z. Dia tak limit kat X, Y, Z. Dia boleh jadi A, B, C ke. Dia boleh jadi D, E, F ke. Tak kisah. Asalkan huruf. Okey, yang kemudian dekat sini. Oh, gitu. Yang betul. Okey, ayam dekat sini cikgu buat X, telur Y. Dan akhir sekali cikgu buat pisang. Nama apa tu? Okey, dan akhir sekali pisang cikgu buat dia Z. Okey, nombor 4. Cari persamaan yang terlibat. Persamaan yang terlibat dekat sini yang pertama. Okey, persamaan terlibat ni yang ramai confuse. Sebab nak keluarkan persamaan, kamu kena faham bab yang kamu belajar tu. Maksudnya, apa formula yang ada dalam bab tu. Jadi, semua bab ada formula dia. Tak ada bab tak ada formula. Semua bab ada formula, ada step dia. Jadi, dekat sini persamaan yang terlibat apa? Oh, ayam. Kita kan pakai X. Jadi, X tambah X tambah X sama dengan 60. X tambah X tambah X sama dengan 60. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, ayam. X tambah Y tambah Y. Telur tu Y. Okey, jadi kita dapat X tambah Y sama dengan 26. Akhir sekali, telur Y, pisang Z, Z. Jadi Y tambah Z sama dengan 15. Dah habis tu persamaan yang terlibat. Akhir sekali step nombor 5 adalah cari nilai huruf. Cari nilai huruf ni lah yang penyelesaian algebra yang cikgu dah ajar 2 kelas lepas. Jadi maksudnya cari nilai huruf kamu kena pakai tambah jadi tolak, tolak jadi tambah dan seterusnya. Okey, tengok dulu persamaan yang pertama. X tambah X tambah X sama dengan 60. Cikgu dah ajar dah. Kenapa X boleh tambah dengan X? Kenapa boleh tambah dengan X? Dia sebutan serupa. Nak tambah apa ni? Cikgu dah ajar. Satu huruf kamu nampak maksudnya ada nombor 1 dekat sini. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 kita dapat 3X sama dengan 60. 3 ni dia duduk sebelah huruf. Bila 3 duduk sebelah huruf dia dalam keadaan darab. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi apa gang? Dia jadi apa? Bahagi. 60 bahagi 3 kita dapat 20. 20 ni X tu 20. Tapi lepas kamu dah dapat nilai X, kamu kena declare apa X tu. Jadi dekat sini cikgu declare, dekat sini X yang cikgu tengah pakai adalah nilai untuk ayam tu. Habis kat situ. Jadi cikgu dah dapat nilai ayam. Bermakna cikgu dah selesai. Ayam cikgu dapat 20. Okey, kita pergi pula persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 26. Kalau tak nampak, cikgu buat warna lain. Okey, X tambah Y sama dengan 26. X kita dah dapat 20, masukkan 20. Y tambah Y, 2Y sama dengan 26. Dekat sini mana nak alih dulu? Cikgu dah ajar. Cikgu dah ajar mana nak alih dulu. Sebutan yang serupa dia apa? 20 dengan 26. 20 pindah ke sebelah. 20 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 20. Jadi dekat sini 26 tolak 20 kita dapat 6. 2Y. Ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 6 bahagi 2. Jadi Y kita dapat 3. Tengok jalan kerja yang cikgu buat. Jadi Y tu apa? Y tu dekat sini kita wakilkan dia sebagai telur. Jadi automatik dekat sini telur kita 3. Habis dekat situ. Okey, dan yang terakhir sekali, masing-masing boleh tengok kepada persamaan Z. Cikgu pakai warna hijau. Okey, Y tambah Z sama dengan 15.
Y kita dah dapat 3. 3 Z tambah Z dapat 2Z sama dengan 15. 3 ni tambah. Tambah pindah ke sebelah dia jadi tolak. 15 tolak 3. 2Z. 15 tolak 3 dapat berapa? Dapat 12. 2 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 12 bahagi 2 kita dapat 6. Jadi 6 tu apa? 6 tu adalah nilai Z. Z tu apa dekat sini? Z ni adalah pisang. Jadi pisang adalah 6. Okey, itu cara dia. 6. Jadi memang kalau siapa yang nak gunakan algebra, dia kena mahir ni. Dia kena mahir ni. Inilah bahagian algebra dia. Sebab itulah orang cakap macam mana? Algebra ni tulang belakang matematik. Sebab apa? Okey, kalau kamu dah sampai keluarkan persamaan, tapi kamu tak reti nak buat yang ni, macam mana kamu nak teruskan dapat nilai X, Y, Z tu? Sebab tu orang cakap algebra ni tulang belakang matematik. Siapa pandai algebra, matematik dia mudah. Jadi yang bab-bab, kamu kalau kat form 1 ada 10 bab. Dekat form 2 ada 11 bab. Tak tahu cikgu. Form 3 dia ada 9 bab. Semua bab tu kamu pakai kat mana? Kamu pakai hanya nombor 4. Cari persamaan terlibat. Persamaan terlibat kamu pakai, kamu rujuk bab tu. Tapi masuk kepada nombor 5, dekat sini kamu dah mula pakai algebra. Sebab tu bila orang cakap, bila kita faham algebra, kita boleh selesaikan apa-apa masalah. Tapi dengan syarat persamaan nombor 4 ni, soalan step nombor 4 ni, kamu kena faham isi kandungan bab tu. Sebab apa? Kalau kamu tak faham isi kandungan bab tu, kamu keluarkan persamaan yang salah. Walaupun kamu betul dekat sini, tapi persamaan yang kamu keluarkan tu salah, maksudnya kamu tak dapat nilai jawapan yang betul. Jelas ke apa cikgu cuba sampaikan? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, bagus. Salin tahu pembetulan. Okey, 20 tambah 3 darab 6. Ni ramai silap. Dia pergi buat 20 tambah 3. Ingat dalam matematik, kalau antara tambah dengan darab, kita selesaikan darab dulu. Jadi kalau tak nak confuse, buat macam mana? Tulis sebiji benda tu dalam kalkulator. 20 tambah 3 darab dengan 6. Kita dapat jawapan dia 38. Ini jawapan dia. Siapa yang salah, salin pembetulan. Salin pembetulan. Okey, jadi untuk kelas kita ni, ada yang salah, tapi tak apalah, itu namanya proses belajar. Cikgu nak ambil gambar kejap, cikgu nak send dalam grup. Cikgu bila nak ambil gambar, cikgu kena buka casing ni. Tengok, sedih cikgu. Kejap semua. Zulaika jelas ke Zulaika cara nak guna algebra ni? Jelas. Okey, siapa tak faham cakap kat cikgu Aulia macam mana Aulia? Jelas ke Aulia? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, jadi sekarang ni kita pergi satu lagi soalan, boleh ke semua? Kita pergi satu lagi soalan? Boleh. Okey. Sekejap cikgu send ni dekat WhatsApp grup masing-masing. Lambat sikit, sorry gang. Jangan silap dah lepas ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya cikgu cari sekejap. Okey, kejap Cikgu punya soalan tu hilang. Jadi okeylah, kita jawab ni lah. Okey, soalan yang terakhir adalah masing-masing boleh tengok di hadapan.
Okey, kita pakai ni kuis matematik ni. Kuis matematik. Sebenarnya soalan ni kan, soalan yang cikgu ajar ni ada dalam soalan interview SPA. SPA ni maksudnya siapa yang nak jadi pekerja kerajaan, dia kena jawab soalan. Kamu bayangkan soalan yang kamu tengah belajar ni, tengah cuba buat ni sebenarnya adalah soalan-soalan yang mana orang lepas universiti, orang yang lepas degree jawab. Cikgu tak tahu kenapa cikgu kena ajar kamu ni sekarang. Okay, sebab silibus lah kan, silibus. Okey, boleh selesaikan soalan ni. Boleh semua? Boleh selesaikan ke soalan terakhir ni? Boleh. Okey, baik. Okey, cuba selesaikan. Cikgu nak cek jawapan yang tadi kejap. Siapa salah salin pembetulan tahun ni tahu? Jawapan ni 38. Bagus, pandai. Tak faham bagi tahu cikgu cikgu tolong. Cikgu. Ya? Yang bola warna hijau tu bola apa cikgu? Yang bola warna hijau tu bola apa? Siapa tanya tu? Faril. Zarif. Faril Bukan si. Bola tenis. Yang ni kita panggil bola tampar. Yang ini kita panggil bola basket. Yang ni warna hijau ni tenis. Ni kan bola tenis. Baik. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, cikgu cek kawan-kawan kamu punya jawapan kejap. Siapa salah salin correction tahu tadi? Okey, bagus. Kamu kena ingat tau. Satu je step kamu tersilap alih. Positif tu tiba-tiba kamu alih ke sebelah jadi positif. Cuba kamu bayangkan, kamu tersilap dapat nilai bola jaring. Bola tampar. Sekejap. Okey, masing-masing berhenti kejap. Cuba masing-masing cuba bayangkan, kamu tersilap dapat nilai ayam. Nilai ayam ni tersilap, maksudnya nilai telur ni akan tersilap. Nilai telur ni tersilap, nilai pisang ni tersilap. Sebab tu cikgu cakap hati-hati. Hati-hati. Dalam matematik dia macam ibarat kita kena berjalan. Laju tapi hati-hati. Okey ke Zarif? Alright tak? Saya okey, cikgu. Saya okey. Okey, bagus. Wow, lajunya Alexa. Nanti yang ni nanti tahu, yang ni cikgu tak tahu lagi jawapan. Kan, senang je sebenarnya cara nak guna ni. Cikgu nak semua orang nampak dah cara nak guna ni. Cikgu tahu, cikgu selalu ulang kat anak murid cikgu. Dia cakap apa? Cikgu mula guna algebra betul-betul masa dekat universiti. Sebab soalan cikgu ambil engineering, soalan dia kompleks sangat. Dia tak nak memang kena pakai algebra. Daripada universiti tu, pening. Kau bayang jambatan tu cikgu nak kena kira sama ada jambatan tu stabil ke tak. Ada sin cos. Ada faham lah tu. Ada load dia. Banyak sangat. Jadi dekat situ tak nak memang kena pakai algebra. Banyak huruf. Cikgu bagi tahu satulah. Siapa yang ambil matematik nanti kan. Kat degree kan. Kamu bila nampak nombor, kamu sangat-sangat bersyukur. Ada pun nombor. Ya. Macam tu. Sampai situasi dia macam tu. Sebab apa? Sebab semua huruf. Huruf. Sikit je nombor. Sekarang ni lah yang kamu nak mula nampakkan nilai huruf ni. Nak guna nilai huruf. Cikgu dah siap, Arif. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Lepas tu cikgu mula buat lah. Cuba buat tau semua. Faril, rasa-rasa boleh buat tak tu Faril? Boleh cikgu, dah siap on the way nak hantar. Okey, bagus.
Lepas ni kita buat soalan. Cikgu nak tengok berapa ramai boleh guna algebra nak selesaikan soalan. Cikgu faham satu benda. Cikgu faham satu benda apa tau? Silibus ni memang susah. Serius cikgu cakap susah. Siapa yang cakap senang tu dia power gila lah. Sebab apa? Sebab bila silibus susah, cikgu mengalami satu kesukaran juga. Cikgu kena kaji sesuatu bab tu betul-betul dalam. Kalau cikgu setakat ambil dasar dia saja, cikgu bila nak selesaikan soalan tu, dia jadi apa orang cakap? Dia jadi pening. Dia jadi pening. Dan bila cikgu pening, pelajar-pelajar cikgu lagi pening. Jadi itulah cikgu cakap soalan ni, soalan kebat ni. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi lepas ni cikgu akan buat satu ujian. Tak adalah ujian. Lepas ni, habis cikgu terang ni, kita buat satu soalan. Satu soalan yang ada huruf-huruf pula. Okey, jadi cikgu mula terangkan soalan dekat depan. Boleh ke semua? Cikgu mula terang soalan dekat depan? Boleh. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan ni yang pertama. Cari apa yang soalan nak. Cikgu tak tulis lah yang tadi-tadi tu semua. Okey, yang soalan nak dekat sini adalah bola-bola ni. Ni yang soalan nak. Jadi daripada nombor 1 kita dah tahu dah apa soalan nak. Yang kedua, daripada apa yang soalan nak dekat sini, bola yang terlibat. Maksudnya nilai yang kita tak ada dekat sini. Apa nilai yang kita tak ada dekat sini? Yang pertama bola keranjang, basketball. Yang kedua bola tenis. Dan yang terakhir dekat sini adalah bola tampar, volleyball. Arif ada Afif. Afif suka main bola tampar. Okey, ini X saya gantikan dengan huruf. Jadi itu step nombor 2. Maksudnya dekat situ cikgu nampak 3-3 ni tak ada. Cikgu tak ada nilai 3-3 ni. Jadi step nombor 2, cikgu nak kena ada nilai bola tampar. Bila cikgu ada, baru boleh jawab soalan. Cikgu nak kena ada nilai bola tenis. Bila cikgu ada, baru cikgu boleh buat soalan. Akhir sekali cikgu kena ada nilai bola voli tu. Baru cikgu boleh buat soalan. Jadi, step yang ketiga, apa? Kita gantikan dengan huruf X, Y, Z. Habis. Okey, soalan nombor 4. Apa persamaan yang terlibat? Persamaan yang terlibat. Dekat sini, bola tampar kita. Z. Z tambah Z tambah Z. Cikgu lainlah huruf yang kita guna. Tak ada masalah. Itu bukan isu dia. Sebab apa? Sebab akhir sekali kita bukan nak nilai huruf tu. Kita nak nilai bola yang kita cari tu. Jadi cuma kat sini soalan ni cikgu wakilkan Z sebagai bola tampar. Jadi persamaan pertama yang terlibat. Z tambah Z tambah Z sama dengan 30. Yang kedua, apa yang terlibat? Sini Z, sini X. Z tambah X tambah X sama dengan 20. Okey, akhir sekali. Apa? X tambah Y sama dengan 9. Jadi, dekat sini, inilah dia persamaan yang terlibat. Inilah kamu kena guna persamaan-persamaan ni untuk cari. Okey, step nombor 5, step yang terakhir sekali. Carilah nilai-nilai huruf yang kamu dah buat. Okey, Z tambah Z tambah Z sama dengan 30. Ni kita dapat 3Z. Ni 30. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 30 bahagi 3. Z tu kita dapat 10. Z tu apa? Z tu nilai bola tampar kita. Jadi bola tampar tu nilai dia adalah sama dengan 10. Kalau kamu salah nilai paling atas, kamu akan salah nilai sampai ke bawah. Jadi setiap perpindahan buat betul-betul. Jangan mistake. Jangan mistake. Okey. Okey, selesai Z. Kemudian kita tengok kepada persamaan kedua. Z tambah X sama dengan 20. Nampak? Kalau kamu salah Z kat sini, kamu salah X. Jadi dekat sini kita dapat Z sama dengan 10. 10 tambah X, kita dapat 2X sama dengan 20. 10 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif.
Jadi dekat sini kita dapat 20 tolak 10, 10. 2 ni darab pindah ke sebelah jadi bahagi. 10 bahagi 2, X kita dapat 5. Apa X tu? X tu adalah bola jaring. X tu adalah kita punya bola jaring. Dan yang terakhir sekali, kita nak cari pula Y. Jadi nak cari Y, kita tengok persamaan dekat belah bawah ni. X tambah Y sama dengan 9. Jadi dekat sini X kita dah ada 5. Masukkan 5. Y tambah Y kita dapat 2Y. 9 dekat sini. Saya nak tanya je, ada soalan Saya nak tanya kalau contoh soalan kata P1. Okey, ni soalan lain. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula selesaikan soalan yang seterusnya. 5 ni positif, pindah ke sebelah. 9 tolak 5, kita dapat 4. Jadi 2Y. 2 pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Y sama dengan 2. Jadi Y tu apa? Y tu kita punya bola tenis. Jadi dekat sini kita tengok. Kita punya bola ni kita dapat bola basket ni kita dapat 5. Bola tenis kita dapat 2 dan bola tampar kita dapat 10. Jadi nilai dia bila ditambahkan kita dapat 17. Alright tak semua? Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Lepas ni cikgu nak jawab soalan darjah 5. Boleh ke semua orang mula kita nak jawab soalan darjah 5? Boleh. Okey. Hazim, boleh ke cikgu nak jawab soalan darjah 5 ni Hazim? Boleh go. Susah lagi tak apa? Susah lagi tak apa? Dia tak adalah susah sangat, tapi mencabar jugalah. Cikgu pun pelik. Ni soalan kebat tahun 5. Kamu jangan salahkan cikgu. Soalan tahun 5 ni level dia macam ni. Okey. Jadi Masya Allah. sekarang apa? Masya Allah, soalan tu macam soalan saya masuk periksa pula. Cikgu, macam soalan masuk periksa saya pula cikgu. Dalam UASA sama. Macam nampak macam tengah buat soalan USA pula saya tengok. Ya, ni sebenarnya pattern dia soalan USA, pattern dia macam ni juga. Kamu form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke, USA pattern dia macam ni. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu dah belajar tadi, cuba kamu selesaikan soalan nombor 1 ni, guna apa 5 step yang cikgu ajar tadi. Cuba buat. Okey, cikgu bagi masa 4 minit. Cuba buat. Pakai algebra. Siapa tak pakai algebra, dia jadi jam. Pakai algebra, cikgu nak semua pakai algebra. Cikgu yang 26,300 biji buah tu semuanya kan, kesemuanya kan? Ya, betul. Betul. Pakai algebra, cikgu nak pakai algebra. Oh, ya ke? Oh, nak salin ke tadi? Alamak, sorry. Nak salin ke tadi? Kejap ada kawan nak salin Cikgu ambil gambar sekejap semua sekejap Ada kawan nak salin. Okey. Cikgu nak jangan pakai biasa-biasa. Cikgu nak semua orang pakai algebra. Aulia, boleh buat tak tu Aulia? InsyaAllah boleh cikgu, kita start. InsyaAllah boleh.
3N kuasa 5. Oh, cakap lah. N7 kuasa 5. Okey, bagus. Macam tu lah Sharifah. Okey, cikgu bagi masa lagi. Bagi masa lagi. Zulaika dapat tak tu Zulaika? Okey, bagus Adlin. Adlin dah hantar kat cikgu. Sharifah dah hantar kat cikgu. Baru 2 orang ni. Okey. Okey, Aulia dah hantar kat cikgu. Wow, hantar kat cikgu. Nur Izzati Sofia dah hantar kat cikgu. Bagus, 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 bagus. Hantar kat cikgu. Pakai algebra. Kamu jangan psycho pula, cikgu. Soalan tahun 5 ke ni? Tak payahlah nak psycho soalan tu. Dia tak kisah soalan ni soalan tahun 5 ke tingkatan 5 ke. Tapi kalau kamu, cikgu nak uji bukannya soalan dia soalan tahun berapa ataupun tingkatan berapa. Cikgu nak uji kamu boleh tak pakai algebra tu je. Cikgu nak tengok tu je. Hazim, dapat tak tu Hazim? Dapat cikgu. Dapat. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Tepat pukul 10, 5 minit cikgu akan tunjukkan. Pakai algebra Okey, yang cikgu tekan gambar tu Ya, macam tu lah Mana lagi ni? Okey, 1 minit lagi.
YK dapat tak? YK diam je hari ni. Selalu ada dekat chat. Kan ada juga kat chat. Zarif dapat tak tu Zarif? Dah saya dah hantar dah kat cikgu. Okey. Susah nak macam kira dia kat dalam buku tu. Tu saya hantar teks. Sekejap saya hantar teks. Tak apa, tu cikgu ajar, jangan risau. Syifa, dapat tak Syifa? Sorry, cik. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi cikgu akan mulakan menjawab dekat depan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan cuba selesaikan soalan di hadapan. Jadi cikgu akan proceed kepada kita punya soalan menggunakan algebra. Menggunakan algebra. Boleh ke ni cikgu mula ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh cikgu. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Jadi dekat sini yang pertama, step yang pertama. Cikgu macam nak ambil ni je. Okey, step yang pertama, seorang peladang mengeksport dia beli 26,300 biji buah durian, manggis dan rambutan. Dia beli buah banyak tu. Banyak ni buah dia beli. Separuh daripada jumlah buah tu adalah buah durian. Jika bilangan buah manggis dan buah rambutan adalah sama, berapakah bilangan buah manggis yang dieksport? Soalan yang pertama dekat sini, step soalan pula. Step yang pertama dekat sini, apa soalan nak? Apa soalan nak? Soalan nak tentang apa? Soalan nak adalah yang pertama, bilangan buah manggis yang dieksport. Maksudnya dekat sini, kita nak tahu bilangan buah manggis. Itu dia yang pertama. Jadi, macam mana kita nak tahu bilangan buah manggis ni? Okey, tengok kat depan. Yang kedua, step yang kedua. Bila kita nak nilai manggis, bila kita nak dapatkan nilai manggis, kita kena tengok apa maklumat yang kita tak ada. Maklumat yang dia tak ada, dia tak bagi dekat sini apa? Maklumat yang tiada. Maklumat yang tiada. Maklumat yang tiada dekat sini adalah dia tak bagi tahu bilangan buah durian berapa, buah manggis berapa, buah rambutan berapa. Tu masalahnya. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kita tak tahu buah durian, bilangan durian. Kita tak tahu bilangan durian tu berapa. Kita tak tahu bilangan manggis tu berapa. Dan akhir sekali, kita tak tahu bilangan rambutan tu berapa. Jadi, step yang ketiga. Dekat sini, kita dah mula gantikan dia dengan huruf. Jadi, durian cikgu gantikan sebagai X. Manggis cikgu gantikan dia sebagai Y. Rambutan cikgu gantikan dia sebagai apa? Cikgu nak tanya. Rambutan agak-agak cikgu kena gantikan dia dengan huruf apa? Y. Ya, pandai. Cikgu kena gantikan dia dengan huruf Y. Cikgu, kenapa bukan Z? Sebab dia mention dekat sini bilangan buah manggis sama dengan buah rambutan. Jadi dekat situ nilai huruf dia sama. Bila nilai huruf dia sama, maksudnya kamu kena gantikan dengan huruf yang sama. Itu yang cikgu cuba sampaikan daripada soalan ni.
Bukannya setiap kali kita nampak ada 3 pemalar, maksudnya ada 3 buah, kita kena gantikan dengan huruf berlainan je. Tak. Jadi bila soalan tu declare ataupun soalan tu mention yang nilai dia sama, maksudnya kita kena gantikan dengan huruf yang sama. Jelas ke semua dekat soalan nombor 3? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi soalan nombor 4. Step nombor 4. Cari persamaan yang terlibat. Persamaan yang terlibat nak cari tu macam mana? Tengok soalan tu elok-elok. Seorang peladang ni, cikgu buat highlight ni. Cikgu buat highlight. Mana highlight cikgu? Okey, cikgu baca di sini. Okey, kita baca elok-elok. Okey, seorang peladang mengeksport 26,300 buah durian, manggis dan rambutan. Maksudnya dekat sini, buah durian tu ada X. Durian kan X. Dan manggis dan rambutan. Tambah bilangan manggis. Manggis kita buat Y kan tadi? Y. Dan rambutan. Ni ada rambutan. Rambutan kan kita buat Y. Jadi sama dengan 26,300. Itu persamaan pertama. Sebab itulah cikgu suruh kamu buat ikut step. Yang pertama tengok soalan apa. Tengok maklumat yang tak ada. Akhir sekali kita gantikan dengan step nombor 3 kita gantikan dengan huruf. Sebab bila kita dah gantikan dia dengan huruf kat situ, baru kamu keluarkan persamaan. Nak keluarkan persamaan, tengok. Kamu wakilkan durian dengan huruf apa? Kamu wakilkan manggis dengan huruf apa? Dan rambutan dengan huruf apa? Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi persamaan yang seterusnya, separuh daripada jumlah buah-buahan tu adalah durian. Maksudnya apa? 26,300. Ni semua 26,300 buah-buahan, jumlah buah-buahan. Separuh daripada buah tu, maksudnya kamu kena bahagi 2, adalah sama dengan apa? Sama dengan durian. Durian tu apa? Durian kan X. Jadi kita gantikan dia dengan X. Jadi inilah 2 persamaan yang terlibat untuk kamu cari nilai manggis. Okey. Step nombor 5 baru kamu mula selesaikan. Step nombor 5 kita selesaikan huruf tu. Kita selesaikan huruf. Maksudnya dekat sini X tambah Y sama dengan 26,300. Jadi dekat sini cikgu selesaikan bawah dulu. Okey, cikgu selesaikan bawah dulu. 26,300 bahagi 2 sama dengan X. Jadi kita tekan kalkulator 26,300 bahagi 2 kita dapat 13,150 sama dengan X. X ni apa? X ni tak ada dalam soalan. Soalan tak mention pun X tu apa. Kita yang wakilkan huruf. Jadi kita tengok balik. Oh, X ni durian. Maksudnya kita dah jumpa nilai durian adalah sebanyak 13,150. Lepas tu nak buat apa? Ambil pula persamaan nombor 2. X. Cikgu buat warna biru Okey, X tambah Y sama dengan 26,300. Oh, durian kita 13,150. Y tambah Y, kita dapat 2Y sama dengan 26,300. Ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 26,300 negatif, tolak 13,150. Selesaikan. 26,300 tolak 13,150. Jadi kamu akan dapat 13,150. 2Y. 2 ni darab pindah ke sebelah. Bahagi. Darab pindah ke sebelah. Bahagi. 13,150 bahagi 2. Kita dapat jawapan dia 6,575. Jadi Y ni apa? Y ni apa? Kamu tengok balik yang kamu wakilkan dengan huruf. Oh, manggis. Oh, rambutan. Jadi dia nak manggis secara automatik. Nilai manggis dekat sini 65,750. Jadi cikgu tulislah
Manggis adalah sama dengan 6,575. Tengok, step yang sama. Cikgu tak pergi ke, cikgu tak tambah dan cikgu tak kurangkan pun apa step dia. Cikgu ikut flow cikgu ajar daripada awal tadi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi tak kisahlah soalan tu macam mana pun dia pusing. Tapi apa yang cikgu nak sampaikan malam ni, malam ni je ada. Malam ni cikgu nak sampaikan cari apa soalan nak. Kedua, apa maklumat tak ada. Ketiga, wakilkan huruf maklumat yang tak ada tadi. Keempat, keluarkan persamaan yang terlibat. Kelima, selesaikan. Macam cikgu bagi tahu, yang keempat, pengisian bab. Kalau pengisian bab kita tak mahir, maksudnya kita tak boleh nak keluarkan. Jadi kat sini pengisian bab kita tak ada, tak masuk kepada bab pun. Kita just kena ambil daripada ayat-ayat ni sahaja. Inilah aplikasi. Ini maksud cikgu cara guna algebra tu. Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, siapa yang salah salin correction. Siapa yang salah salin pembetulan. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan terakhir ke? Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Nampak tak Okey, cuba selesaikan soalan nombor 2. Cikgu nak semua pakai algebra. Cikgu nak semua pakai algebra. Okey, soalan nombor 2 ni cikgu buka besar sikit kat belah bawah ni. Okey. Tu. Nampak ke soalannya? Nampak cikgu. Okey. Okey, siapa yang dah mula ngantuk, siapa yang dah mula hilang fokus, minum air. Cikgu pun ada air kat sebelah cikgu. Okey, cuba buat pakai algebra, pakai algebra. Sebenarnya soalan kebat. Semua soalan kebat mesti pakai algebra. Tu je cikgu boleh bagi tahu kamu. Ada orang cakap, susahlah, aduh ni soalan kebat, nampak otak lah sebelah soalan ni. Kan dalam buku tak kan? Nampak otak lah sebelah soalan ni. Tak payah nak susah-susah. Sebenarnya kamu pakai 5 step yang cikgu ajar ni. Jawapannya salah. Kena pakai algebra Cepat. Cikgu nak tengok. Berapa ramai dapat jawab ni? Tak apa, tulis cincai pun. Cikgu okey je asalkan dapat jawapan. Maksudnya kalau letak. Okey. Sorry.
Bilangan kambing. Kambing dengan biri-biri tu lain. Kambing dengan kambing biri-biri tu lain Okey. Ya, pandai Adlin. Bagus. Macam tu lah. Ya, betul. Pandai Damia. 2688. Betul. Zarif dapat buat tak tu Zarif? Baik. Hazim. Hazim dah dapat ke tu jawapannya Hazim? Dah Igu. Dah, okey bagus. Okey, 1 minit lagi semua. Zulaika dapat ke tu Zulaika? Lexa dapat ke tu Lexa? Dah hantar. Oh, ya hantar. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Sebab kelas kita ada lagi 8 minit je tau. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok ni berapa ramai tengah buat ni. Ummu Atia macam mana? Ummu Atia dapat buat tak soalan ni? Wan Alisha dapat tak buat soalan ni Wan Alisha? Tak tahu lah cikgu. Dapat kot. Dapat kot. Okey. Jadi step nak guna algebra ni mungkinlah ni kelas yang terakhir untuk cikgu buka ramai-ramai masuk. Okey. Sebab cikgu dah habis dah. Apa yang cikgu cuba sampaikan ni dah habis dah. Tak ada dah banyak-banyak dah. Yang lain tu berdasarkan soalan kita kukuhkan. Jumpa soalan baru, kamu akan nampak pattern soalan tu berubah daripada segi apa? Daripada segi persamaan sahaja. Okey. Jadi yang pertama sekali, berapa ekorkah kambing biri-biri? Saya nak cikgu baca bawah pula, sorry. Terdapat 2,891 ekor kambing dalam sebuah ladang. Maksudnya dekat sini dalam sebuah ladang ada itulah nilai dia. Bilangan lembu adalah 884 lebih daripada bilangan kambing. Bilangan kambing biri-biri adalah 1087 kurang daripada bilangan lembu. Berapa ekorkah kambing biri-biri? Jadi yang step pertama kita nak tahu nilai kambing biri-biri. Masing-masing boleh tengok kat depan.
Kambing biri-biri. Kambing biri-biri ni yang ada bulu tu. Yang warna putih tu. Dia comel. Tak apalah yang tu, malas cikgu mengarut dan nak habis masa. Okey, kambing biri-biri kita tak tahu. Jadi, soalan nombor 2, bila kita nak tahu kambing biri-biri, kita kena tahu bilangan lembu dan kita kena tahu bilangan kambing. Jadi, dekat sini, apa yang kita buat? Okey, wakilkan dulu. Okey, yang pertama, kambing. Kambing. Ni bilangan dia yang kamu nak kena tahu. Kambing dekat sini, walaupun dia ada nilai dekat sini, cikgu nak pakai algebra kan? Jadi, cikgu buat je X. Okey, lembu. Kalau siapa nak terus dapat 2891 pun tak ada masalah kat sini. Okey, lembu. Lembu dekat sini adalah sama dengan 884. Kemudian, silap, sorry. Lembu dekat sini cikgu buat dia Y. Dan akhir sekali, kambing biri-biri terlibat dalam soalan ni. Kambing biri-biri dekat soalan ni, cikgu buat dia huruf lain, huruf Z. Habis. Okey, nak keluarkan persamaan. Baca balik. Terdapat 2,891 kambing. Maksudnya kamu dah dapat nilai X. Nilai X sama dengan 2,891 kambing. Okey, lembu. Lembu ni berapa? Lembu ni Y. Jadi Y sama dengan berapa? Adalah 884 lebih banyak daripada kambing. Kambing tu X. Maksudnya bilangan lembu adalah X tambah 884. Itu persamaan yang kedua. Bilangan persamaan yang ketiga. Bilangan kambing biri-biri. Maksudnya dia cakap pasal Z. Z sama dengan 1087 kurang daripada lembu. Maksudnya kurang daripada bilangan lembu. Jadi bilangan lembu tadi Y tolak dengan 1087. Inilah dia punya persamaan algebra. Inilah dia punya persamaan algebra. Jadi, step yang seterusnya, kita selesaikan. Kita dah dapat, cikgu selesaikan semua. Okey, kita dah dapat X. Okey, kita dah dapat X sama dengan 2,891. Okey, Y. Y tu kita boleh dapat sebab 2,891 masukkan sahaja dalam X. 2,081 tambah 884. Jadi dekat sini kita dapat 2,891 tambah 884. Kita dapat 3,775. Ini Y ni apa? Y ni lembu. Y ni lembu. X ni kambing. Okey, dan akhir sekali cikgu nak dapatkan nilai Z iaitu kambing biri-biri ni. Jadi Z iaitu Z, cikgu tengok Z sama dengan Y. Y kita dah dapat tadi 3,775 tolak 1,087. Jadi secara automatik 3,775 tolak 1,087, kita dapat nilai dia 2,688. Kita bukan nak Z, kita bukan nak cakap dia Z. Cumanya kamu kena tengok balik Z ni apa? Z ni kamu wakilkan sebagai kambing biri-biri. Maksudnya nilai kambing biri-biri kamu adalah kambing biri-biri sama dengan 2,688 ekor. Itulah cara nak pakai algebra. Jadi cikgu tahu, cikgu faham. Yang masing-masing lemah ataupun perlu nak hadamkan adalah cara nak keluarkan persamaan yang terlibat. Tapi tak apa, kita kukuhkan. Silap petakkan pula. Ni persamaan yang terlibat. Ramai dah tahu cara nak selesaikan tambah jadi tolak, tolak jadi tambah tu. Tapi nak dapatkan persamaan tu dia perlukan latihan. Macam mana? Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan, boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Jadi cikgu ada lebih kurang 1 minit je nak buat kesimpulan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Kesimpulan apa yang kita belajar hari ni adalah cikgu nak sangat masing-masing semua orang anak murid cikgu dia boleh faham macam mana nak guna algebra tu. Sebab mostly dalam buku teks tak diajar benda ni.
Kamu boleh buka buku teks kamu, dia tak diajar secara detail benda ni. Tapi dia ajar. Dia ajar nak selesaikan algebra tu macam mana? Dia ajar benda ni. X pindah ke sebelah, Y pindah ke sebelah, Z pindah ke sebelah, dia ajar. Tapi secara detail yang cikgu buat nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5 apa, dia tak ajar secara detail. Cikgu mengajar form 1 sampai form 5. Jadi cikgu kaji benda ni. Jadi cikgu nampak kat mana perlu diperbaiki, kat mana perlu dikukuhkan. Alright tak alright semua? Alright, cikgu. Alright. Okey, jadi ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak Tak ada. ada kan? Ada. Okey. Jadi sekarang masa pun dah pukul 10.30. Cikgu harap jelaslah apa yang cikgu ajar. Masing-masing pun dah penat, dah lapar, stretching sikit. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam Terima cikgu. kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey.